Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani keputusan kerajaan untuk meletakkan aras kemiskinan yang baru kepada angka RM2,208, satu langkah yang amat dipuji oleh pengkaji ekonomi dan juga masyarakat terbanyak keseluruhannya. Biarpun begitu, selepas hampir 15 tahun, 16 tahun, angka ini tidak berubah, iaitu sekitar RM980 ke bawah. Itulah aras kemiskinan yang sudah pun kita guna pakai sejak sekian lama. Tapi sekurang-kurangnya kita perlu beri kredit ataupun penghargaan kepada pihak kerajaan untuk berani berubah dan menggunakan metodologi yang pelbagai ataupun multidimensi untuk mengukur garis kemiskinan di kalangan rakyat negara kita. Biarpun ini merupakan satu angka purata, kalau kita lihat ke bawah ataupun di lapangan, pasti angka purata itu tidak menepati. Sekurang-kurangnya kerajaan bertindak lebih proaktif dan mengakui keadaan semasa sudah pun berubah. Pembangunan negara begitu pesat, cara hidup dan juga cara kita menguruskan hal harian kita sudah pun berubah. Keperluan yang diperlukan untuk sebuah keluarga untuk hidup selesa juga banyak penambahannya. Jadi sekurang-kurangnya dengan angka 2,208 ini perlu dilihat secara positif, dan segala polisi dan juga dasar kerajaan yang akan datang perlu memberi penekanan dan diubah sesuai dengan angka terbaru garis kemiskinan ini. Jadi untuk melihat bagaimana pendekatan holistik negara dan juga kerajaan dan juga semua pihak dengan angka RM2,208 ini, saya tidak kesorangan. Pakar ekonomi kita Dr. Amir Razman Abdul Latif, Pensyarakanan Putra Business School. Dr. Amir Razman, mungkin sebagai permulaan dengan angka 2,208 yang sudah pun diumumkan oleh pihak kerajaan, kita perlu beri kredit kepada pihak kerajaan? Ya, sebelum itu mungkin kita definisikan dulu apa yang dimasukkan dengan PGK ataupun pendapatan garis kemiskinan ini. Siapa yang tentukan? Iaitu pendapatan garis kemiskinan ini adalah pendapatan isi rumah yang ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri berdasarkan laporan yang dibuat oleh Jabatan Perakaan Malaysia, dan ia adalah sebagai pengukuran kepada status kemiskinan bagi sesuatu isi rumah. Dan jadi apabila kita lihat adakah penyemakan semula had pendapatan garis kemiskinan kepada RM2,208 itu adakah sesuatu yang wajar, memang ia merupakan sesuatu yang telah lama ditunggu, dinanti-nantikan, kerana ia sekurang-kurangnya akan memberikan realiti sebenar apakah status kemiskinan isi rumah yang berlaku di negara kita sekarang ini. Apa langkah sistematik yang perlu kita lihat dengan angka ini? Kerana sejak 2005 kita sentiasa berbangga hampir beberapa dekad, iaitu dengan angka 0.5%. Kita menjadi antara negara yang terhebat membasmi kemiskinan. Lebih 30 tahun kita sentiasa mengewawarkan kepada dunia bahawa Malaysia antara negara membangun yang berjaya meletakkan garis kemiskinan hingga 0.5%. Mungkin hampir tiada lah. Tetapi dengan metodologi terbaru ini, nak ataupun tidak, 980 tidak relevan lagi. Sedangkan di luar sana semuanya sudah berubah, dan itu diakui oleh Jabatan Perangkaan, Unit Perancangan Ekonomi. Mereka sudah meletakkan lebih banyak perkara-perkara dalam bakul makanan dan pelbagai keperluan harian untuk ditambah baik. Jadi adakah dengan penambahbaikan dan juga metodologi multidimensi ini cukup, ataupun kita perlu bergerak ke hadapan, menambah baik, sentiasa melihat keperluan-keperluan semasa sesuai dengan peredaran ekonomi negara? Ya, apabila kerajaan menyemak semula ini, mungkin kita kena faham kenapa ini berlaku. Dan ini adalah rentetan daripada beberapa isu ataupun peristiwa yang mana kita lihat ada satu wakil daripada Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu menyatakan angka kemiskinan itu terlalu rendah, dan kemudian ada isu tentang nutrisi kanak-kanak yang tinggal di dalam bandar yang lebih teruk daripada negara Afrika, dan juga isu miskin bandar. Dan apabila banyak orang memperkatakan ini, memang ia menjadi keperluan bagi kerajaan untuk mengkaji semula. Bukan saja mengkaji dari segi tanda aras kemiskinan, tetapi komposisi bagaimana kita nak tahu mereka itu miskin berdasarkan perbelanjaan isi rumah, dari segi makanan dan juga bukan makanan. Dan makanan pun kita tidak mahu hanya makanan yang betul-betul orang kata asas. Kita nak tahu sebenarnya untuk rakyat kita menjadi sihatlah, optimum, yang boleh orang kata mengikut apa yang dipanggil panduan diet Malaysia itu. Itulah sebenarnya sebagai tanda aras yang sebenarnya. Dan apabila ini dibuat, didapati
Angka ini sebenarnya adalah RM2,208 itulah. Dari sudut purata itu, adakah kita perlu berpuas hati dengan angka RM2,208 ni, sedangkan dalam isi rumah yang dilihat oleh PU dan kerajaan sebelum ini iaitu 4 orang dalam isi rumah. Tetapi sekarang ini dengan keperluan semasa pasti aras itu berbeza-beza mengikut mungkin ikut umur, mengikut lokaliti, mengikut wilayah, mengikut cara mereka berbelanja dan sebagainya. Mengapa kita perlu berhati-hati dan sentiasa mengenal pasti kelompok-kelompok yang berbeza ini selain daripada purata RM2,208? Ya, betul. Okey, ada yang positif, ada yang negatifnya dengan metodologi baru ni ya. Mungkin orang tengok daripada 0.400 24,000 isi rumah, tiba-tiba ada 400,000 lebih isi rumah yang miskin. Menjadi 5.6%. Tetapi kalau kita guna metodologi sekarang 2019 punya metodologi dan kita aplikasikan kepada tahun 2005, sebenarnya yang menunjukkan penurunan. Sepatutnya kalau kita guna itu, sebenarnya pada tahun 2005 itu ada lebih 500,000 lebih isi rumah yang miskin. Peratusan kemiskinan sebenarnya turun daripada 76%. Tahun lalu. Kalau kita gunakan metodologi sekarang ni. Metode baru dia maknanya sebenarnya masa itu 7.6%. Sekarang 5.6%. Itu satu orang kata yang positifnya. Sebenarnya kemiskinan kalau gunakan metodologi baru ni telah berkurangan daripada 2005 ke 2019, tetapi masih tinggi iaitu 5.6%. Namun satu lagi indikator iaitu Gini coefficient menunjukkan bahawa jurang telah berbeza antara yang kaya dengan yang miskin. Bila kita tengok purata ni kadang-kadang kita lupa bukannya semua isi rumah pendapatannya adalah sekitar nilai purata itu, tetapi sebenarnya mungkin kita ada satu kelompok yang mempunyai pendapatan terlalu tinggi dan kelompok pendapatan terlalu rendah, dan itu sebab puratanya di situ. Dan ada banyak juga statistik yang ditunjukkan oleh Jabatan Perangkaan. Sebagai contohlah, perbelanjaan nasional isi rumah nasional ialah sebenarnya 4,534. Dan ada 5 negeri yang menunjukkan perbelanjaan isi rumah itu melebihi nasional, iaitu di Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Johor, Penang. Kuala Lumpur sebagai contohnya 6,900 purata perbelanjaan. Jadi kalau 2,200 1/3 saja. Dan memang tidak masuk akal. Dan pertumbuhan peningkatan pendapatan isi rumah dan juga peningkatan perbelanjaan isi rumah selari. Maknanya walaupun kita kata pendapatan isi rumah dah bertambah, perbelanjaan pun bertambah. Kita nak sebenarnya pendapatan isi rumah tu lebih tinggi daripada perbelanjaan supaya ada pendapatan boleh guna. Namun di setengah tempat macam Nazri cakap lah, lokasi itu penting. Di bandar perbelanjaan memang lebih tinggi daripada luar bandar. Okey, bergerak ke hadapan juga dengan cara mengira paras garis kemiskinan ini dengan angka 2,208 ini, bagaimana pendekatan terbaik dari sudut menangani garis kemiskinan ataupun menangani kita membasmi kemiskinan? Kerana kita sentiasa ada kataupun romantis dalam cara kita membantu masyarakat, lebih kepada bantuan berbentuk one off ataupun bantuan-bantuan berbentuk goodies ataupun bantuan yang berbentuk material. Tetapi saya rasa dalam era 2020 kenapa ini perlu juga dikaji? Kerana kalau kita lihat imbas, kalau 0.4% pada 2005 hingga sekarang, kita sudah berbelanja berbilion ringgit. Tetapi kita terus memperuntukkan pelaburan yang besar untuk membasmi kemiskinan. Bagaimana kali ini kita belajar daripada cara lama ke cara baru yang lebih holistik sifatnya, Dr. Ya, kita tidak boleh gunakan penyelesaian yang sama berulang kali kerana sudah pasti memang tidak akan dapat menangani masalah ini sepenuhnya. Sebagai contohlah, kalau orang kata gaji minimum, kalau 2,208, kalau satu isi rumah mempunyai pendapatan 1,200 tak mampu nak tampung. Kalau dua, suami dan isteri masing-masing gaji minimum 1,100 masih lagi tak melebihi tidak melepasi itu. Jadi oleh itu, dan kalau kita nak kata naikkan gaji minimum, Persatuan Manufacturer ataupun Perkilangan Malaysia akan membantah. Mereka akan kata ini akan menyebabkan mereka rugi. Dan apabila kita kata kerajaan patut pertingkatkan bantuan sara hidup, ini yang tidak lestari, tidak mampan kerana kita tahu komitmen hutang kerajaan makin lama makin meningkat. Makin tinggi. Dan jadi kalau kita nak lihat bagaimana yang penyelesaian ataupun pendekatan yang harus kita buat sekarang di peringkat kerajaan ataupun swasta ataupun komuniti, ianya pergi kepada punca mengapa semua ini terjadi. Kenapa perbelanjaan makin lama makin meningkat? Kenapa pendapatan tidak
tidak bergerak, okey. Dan kenapa walaupun negara makin makmur, masih lagi ada orang miskin. Dan kalau kita lihat di negara maju pun, walaupun setengah negara itu faktor rasuah mungkin rendah, tetapi masih ada lagi rakyat miskin. Ya, gelandangan dan sebagainya. Jadi isu pokok di sini ialah sebenarnya mungkin berkait dengan sistem monetary kita. Adakah sistem monetary kita ini menyebabkan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin, menyebabkan mereka tidak mampu keluar daripada kepompong kemiskinan tersebut. Ini kita kena perhatikan. Apabila kita lihat rakyat Malaysia sebenarnya yang paling isi rumah yang paling banyak berhutang berbanding dengan KDNK di Asia, okey, dan juga tertinggi di Asia Tenggara. Kenapa ini berlaku? Kenapa dari segi pemilikan rumah, dari segi pemilikan harta dan sebagainya, kenapa kita terlalu banyak berhutang? Tidak adakah alternatif lain untuk membolehkan kita memiliki harta tetapi tidak perlu orang kata berhutang sehingga terpaksa membayar banyak pembelanjaan untuk menyelesaikan hutang-hutang ini. Ini satu yang kita kena tengok dengan mendalam. Punca kepada permasalahan tidak kaya-kaya. Ya. Itu dari sudut pelangkapnya. Tetapi untuk bergerak ke hadapan, semua polisi kerajaan, setiap kementerian, agensi-agensi terlibat untuk membawa kelompok ini ke tahap satu yang lebih baik ataupun melepasi garis kemiskinan, ia memerlukan satu polisi yang sistematik. Tetapi ia perlu juga berdasarkan dengan data. Betul. Jadi sentiasa juga pakar ekonomi merasakan ada isu berkaitan dengan transparansi ataupun governance berkaitan dengan pembasmian kemiskinan. Seolah-olah ini menjadi satu aset utama bagi pemain politik. Kita melihat isu kemiskinan sentiasa kataupun dirujuk kepada orang majoriti, iaitu orang Melayu. Kerana mereka lah yang paling ramai populasinya dan masih bergelut dengan isu kemiskinan. Begitu juga dengan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak, termasuk juga orang asal. Kenapa data itu memainkan peranan penting untuk dijadikan sebagai rujukan utama supaya kita tahu golongan sasar ini? Betul. Mengelakkan ketirisan, mengelakkan kelompongan, dan kita memberikan satu polisi yang tepat kepada kelompok yang tepat. Sebab sekarang ni kalau kita hanya berdasarkan kepada anggapan, andaian, kita akan membuat polisi dasar yang salah. Macam mitos yang paling utama sekali, perempuan lagi ramai daripada lelaki di Malaysia. Padahal lelaki lagi ramai. Itu sudah dijelaskan. Dan ramai rakyat duduk di luar bandar. Sebenarnya peratusan yang duduk di bandar sudah menjadi majoriti. Dan sebenarnya Melayu pun sudah ramai duduk bandar. Tetapi yang masih perlu kita sedar, walaupun Melayu ramai duduk bandar, sebenarnya ramai yang menghadapi masalah miskin bandar ini. Dan dengan data yang tepat, dengan orang kata era teknologi yang semuanya ada di hujung tangan, sepatutnya kerajaan boleh menggunakan pendekatan yang lebih berfokus, bersasar. Dan satu yang saya tengok baru-baru ni dah viral ni, yang kita ada golongan B40, M40 dengan kategori itu dah ada di kategori lagi terperinci. Senang sepatutnya. Dia buat B1, B2, B3, B4 kan. Supaya kalau kita dah kategorikan kepada terperinci sebegini rupa, maka apa saja dasar polisi yang ingin diperkenalkan harus juga memastikan setiapnya ada impak untuk setiap ni kategori. Dan kita tahu belanjawan 2021 tak lama lagi, dan tahun depan sebenarnya paling penting kita nak melancarkan rancangan Malaysia ke-12. Semua ini perlu, data-data ini perlu supaya apa yang nak dilaksanakan untuk tahun depan dan 5 tahun akan datang memang akan memberikan impak sebenarnya. Kita nak tengok impak di sini. Membantu kemiskinan adalah satu jihad yang berterusan bagi negara. Kita tidak boleh berkompromi, dan sebab itu kita perlu memberikan kredit dan juga penghargaan kepada pihak kerajaan. Walaupun siapa pun menjadi kerajaan, pembangkang sebelum ini mereka sudah pun menjadi kerajaan yang ada sekarang dan sebagainya, kita perlu berterusan untuk melihat fokus kelompok-kelompok yang perlu diangkat ataupun dipimpin ini. Tetapi kita tak perlu lupa juga, Dr. Azman, di luar kategori ini juga struggle juga. Maksudnya kemiskinan bandar. Mereka tidak ada dalam senarai kasih. Apatah lagi dalam era pandemik ini, situasi miskin situasi akibat pandemik. Yang dahulunya ada 2-3 biji kereta, mampu membeli rumah yang selesa, tetapi kerana pendapatan mereka hilang, dalam 3-4 bulan ini mereka akan jatuh menjadi miskin. Tetapi bagaimana kerajaan melakukan pertolongan ataupun insentif rancangan kepada mereka, itu juga bergantung bagaimana pakej prihatin, penjana dapat menolong mereka. Bagaimana ini juga perlu kita perhatikan dengan dekat, Dr. Azman.
Ya betul, saya bersetuju sebab semasa mula-mula pandemik ni berlaku di negara kita, Jabatan Perangkat Malaysia memang ada buat kajian selidik responden yang mendapati bahawa memang secara purata jika seseorang ini kehilangan pekerjaan, dia cuma ada simpanan cukup untuk 1-2 bulan saja. Yang kerja tinggi sikit pun mungkin setakat 4 bulan. Dan statistik yang menunjukkan yang terkini, bukan terkini lah, April, bahawa peratusan penganggur dah 5%, bermakna 780,000 hilang pekerjaan. Setiap bulan apabila setiap ni hilang pendapatan, maka mereka mungkin akan bertahan sebulan 2 saja untuk sebelum diisytiharkan jatuh miskin. Dan ini adalah sesuatu yang saya lihat dalam pakej prihatin dan penjana, kerajaan nak memastikan bahawa mereka ini sentiasa dapat pekerjaan, iaitu majikan mengekalkan pekerja-pekerja mereka dan setiap individu masih lagi mampu mendapat pendapatan. Sebab implikasi mereka hilang pekerjaan bukan saja jatuh miskin, mereka akan boleh jadi bankrupt, mereka akan tidak mampu membayar komitmen hutang dan institusi kewangan juga akan terkesan. Jadi implikasi lagi besar. Di situ saya lihat strateginya pastikan mereka ada pekerjaan, ada dapat sedikit pendapatan. Okey. Dr. Razman, ada juga mengatakan bahawa dengan angka baru 5.6% dengan PJK baru ini, hampir 400,000 isi rumah ini, menunjukkan bahawa kita terpaksa juga menyediakan satu peruntukan yang lebih besar berbanding 0.4%. Tetapi masa kita 0.4% pun kita memberikan peruntukan yang besar dalam setiap agensi, dasar polisi pembangunan dan sebagainya. Sekali lagi, bagaimana kita membelanjakan dengan mampan, dengan governance yang bagus supaya kita dapat mengangkat martabat kelompok ini. Dalam masa yang sama, kita memberikan ruang bukan hanya dari sudut harta ataupun wang ringgit, tetapi cara-cara baru untuk menangani kemiskinan. Ya, saya bersetuju juga dengan kemampanan itu boleh dapat dicapai apabila kita mempunyai tabik urus yang baik. Saya nak memetik laporan Ketua Adik Negara sehari 2 lepas yang walaupun secara keseluruhan banyak objektif telah tercapai, tetapi penambahbaikannya ialah berlaku banyak ketirisan, tidak mencapai impak disebabkan kelemahan dari segi tabik urus dan juga komitmen ataupun kecekapan yang mengendalikan. Sama juga di sini. Jika kita telah naikkan taraf ataupun tanda aras PJK ini dan kerajaan ingin membelanjakan lebih banyak, namun jika tidak ada tabik urus yang sempurna, tidak ada komitmen daripada agensi untuk menyelaraskan segala jenis bantuan, ianya akan jadi sia-sia juga. Di situ, pertama di peringkat kerajaan, sama ada menambah peruntukan atau menggunakan peruntukan sedia ada, pelaksanaan tersebut, tanggungjawab bagi setiap agensi pelaksana itu dari segi tabik urus dan kecekapannya adalah satu perkara yang amat penting. Dan kalau kita nak cuba melakukan sesuatu di luar kotak, walaupun sebenarnya kita telah buat sebelum ini, iaitu kalau saya nak sebut macam transformasi lautan biru ataupun blue ocean yang melibatkan NBOS itu melibatkan pelbagai pihak. Di sini kita tidak kata kerajaan saja yang patut buat ini. Bagaimana dengan pihak swasta? Bagaimana dengan majikan? Bagaimana dengan komuniti, NGO? Kalau kita lihat beberapa peristiwa, sebenarnya rakyat Malaysia ni pemurah bila berlaku sesuatu keluarga yang miskin yang mengalami masalah, apabila diviralkan, semua mencurah-curah datang. Dengan sedikit koordinasi, dengan sedikit satu usaha yang berfokus dikendalikan mungkin NGO, ia akan membantu golongan-golongan ini, termasuklah kalau kita melibatkan majlis agama, zakat, wakaf dan sebagainya, dan semuanya orang kata dikoordinasikan dengan supaya impak itu lebih orang kata terurus dan terarah, maka apa yang ingin kerajaan lakukan ni mungkin lebih mudah tercapai. Bagi kita sekarang ni ialah kita tidak harus hanya mengarah sesuatu pihak untuk buat kerja, tapi bagaimana semua boleh melakukan. Sebab ini tanggungjawab sosial juga bagi saya. Dr. Razman, maklum dengan data besar yang kita sentiasa rujuk apabila hal kemiskinan, iaitu data IKASih. Kalau Majlis Agama Islam, mereka ada asnaf zakat. Ya, betul. Jadi mereka inilah sentiasa dirujuk untuk segala bantuan, segala orang kata pun asisten daripada polisi dan juga bantuan kerajaan. Adakah data ini juga perlu dikemas kini? Ya, betul. Sebab kalau kita lihat, mungkin setengah isi rumah ni, dia memerlukan bantuan setiap bulanan
banyak ni. Tetapi sebab dia minta banyak kan, jadi mungkin ada banyak orang kata overlap. Dan mungkin kalau walaupun okeylah kalau dia dapat lebih, tapi mungkin yang lebih tu sebenarnya boleh digunakan untuk golongan-golongan lain. Jadi koordinasi ini penting sebenarnya. Ataupun mungkin setengahnya memang tidak orang kata keluar daripada pengkalan data, maka tidak mendapat bantuan yang sepatutnya. Kita ada banyak NGO, kita ada banyak badan pertubuhan, tetapi kita tidak tahu sebenarnya. Ataupun bila kita menyumbang, kita tak tahu. Dia dah ada cukup banyak simpanan untuk disalurkan ataupun tak cukup. Kadang-kadang mungkin setengah badan ni sebab dia popular, dia banyak orang kata visibility ataupun promosi. Jadi dia banyak. Tapi dia dah sampai dia punya KPI dia. Dia ada lebihan. Tapi ada setengahnya yang tak dapat. Jadi kalau kita ada berlaku transparansi ataupun orang kata ketulusan dari segi penerimaan bantuan daripada rakyat dan juga saluran kepada golongan tertentu, mungkin kita boleh, rakyat sendiri boleh tentukan, okey, sebenarnya NGO ni perlukan lagi banyak bantuan sebab mereka perlu bantu lebih banyak lagi pihak. Itu saya rasa satu idea yang boleh difikirkanlah. Bagaimana juga pengkalan data ini perlu juga merentasi. Merentasi kementerian, merentasi ataupun agensi dan sentiasa dikemaskini. Kerana dalam era data raya, big data, saya rasa mustahil ia tidak boleh dikemaskini. Ketika pandemik misalnya, satu kelompok yang sentiasa mendapat adalah dalam pengkalan e-data asnaf dan juga IKASI. Itu tidak dapat dinafikan. Tetapi mereka akan, yang lain, kelompok yang baru ini, yang situasi miskin baru ini, mereka tidak akan mendapat kerana mereka tidak ada dalam senarai. Sebab itu apabila turun ke bawah, mereka sentiasa akan membuat panggilan, meminta bantuan NGO, pihak kerajaan. Kenapa mereka tidak dapat asisten ataupun bantuan ketika pandemik COVID-19? Bagaimana ini juga perlu diambil peluang oleh agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, kelompok daripada OKU, orang asal, kelompok daripada orang tua yang terlantar. Mereka tidak ada punca pendapatan. Kalau ada pun, kalau mereka pencen kerajaan, itulah punca pendapatan. Tapi kalau ikut garis kemiskinan, mungkin tidak mencapai tahap itu. Jadi bagaimana semua situasi dan angka-angka baru ini perlu dimasukkan. Apabila adanya sistem yang lebih holistik ini dan boleh reach out ramai orang, kita dapat the real situation ataupun apa yang berlaku di lapangan, di bawah. Semuanya akan boleh dilaksanakan apabila kita memperkenalkan pelbagai dasar. Kita ada dasar warga emas sebab kita tahu populasi kita pun makin tua. Aging society. Aging society kan, dan kita ada dasar OKU dasar yang melibatkan orang miskin dan orang juga asal. Orang asal dan sebagainya, dan semua ni kita perlu kemaskinikan. Kita tak boleh orang kata kita lancarkan sebuah dasar satu bakul itu dan tunggu selepas 10 tahun baru nak lancarkan dasar yang baru. Inilah masa sebenarnya untuk meneliti semua ni, sebab seperti saya sebut tadi, tahun depan RMK 12 cantik kalau RMK 12 dilancarkan dengan pengemaskinian semua dasar-dasar yang sedia ada. Dari akhir sekali, Rahman juga memberi cadangan. Dr. Razman sudah sentuh sedikit tadi. Kalau ini angkanya RM2,208, mengapa tidak asas gaji minimum kita dapat ditingkatkan? Adakah kewajaran itu perlu dipikirkan ataupun dibincangkan? Memang sudah tentu mereka akan minta gaji naik, tetapi syarikat-syarikat akan membantah dengan keras. Tetapi saya ingat memang ada satu syarikat baru-baru ni yang mendapat keuntungan berbilion, tetapi membuat orang kata komen atau komplain ataupun orang kata mengadulah. Dia kata kami menghadapi masalah kesukaran untuk mendapatkan tenaga kerja asing. Kerana nampak di situ mereka sebenarnya masih bergantung terus kepada pekerja asing. Padahal mereka boleh mengambil pekerja tempatan dan juga menawarkan gaji yang lebih tinggi sebab mereka membuat keuntungan berbilion-bilion. Ini syarikat yang untung semasa pandemik. Tapi syarikat pengeluar terbesar juga untuk barang-barang keperluan kesihatan. Tetapi mereka bergantung pada pekerja asing. Dan bila pekerja asing tak boleh bekerja dan mereka kata kami patut dapat pekerja asing. Padahal inilah masanya untuk menggaji pekerja tempatan dengan gaji yang lebih tinggi. Tidak maknanya tidak mengharapkan kepada had limit minimum gaji minimum tersebut. Sebenarnya boleh dilakukan. Jadi ia bergantung kepada lokasi, industri mungkin boleh. Tidak semata-mata hanya national level ataupun nilai purata. Sebab kita tengok Sabah Sarawak, Perlis, mungkin taraf hidup dia
tidak setinggi di KL. Jadi gaji minimum itu mungkin boleh kekal 1,100, 1,200. Di Kuala Lumpur mungkin patut dinaikkan dan bergantung pada industri tertentulah. Ini agak sukar juga untuk dilaksanakan dalam masa terdekat. Permulaan memang sukar, tapi sebab kita nak membina pengkalan data ni, dan e-census pun sedang berlaku. So sekarang ni saya rasa inilah masanya. Inilah masanya bila dah dapat sumber data ni dan kita boleh laksanakan selepas ini. Terima kasih Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pensyarakanan Putra Business School. Menarik bagaimana kita membasmi kemiskinan dengan secara holistik. Terus bersama kami di saluran 501 Esrawani. Kami akan terus membincangkan isu paras garis kemiskinan ini dalam pelbagai platform di saluran 50 Esrawani dan juga di esrawawani.com. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.